tak kenal, nanti kita minta Ustaz buat ta'aruf sikit lah, sikit sebanyak sebelum kita mulakan tazkirah kita. Tajuk yang kita beri kepada Ustaz Wan hari ini tajuk yang berkenaan dengan zaman al-fitan, benda-benda yang asalnya berbentuk gaib lah, benda hujung-hujung dunia, hujung-hujung zaman. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita tunggu serah kepada Ustaz Wan, sambil-sambil tazkirah kita ta'aruf sebelum itu. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala habibihi wa nabiyyihi wa rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana bi sunnatihi ihtada wa ihtada amma ba'd. Ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad anzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk seluruh ahli keluarga, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan khususnya pada tengah hari ini salawat dan salam untuk sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan pengampunan kepada kita. Topik kita sebenarnya saya pun baru tahu tadi. Buka pintu kereta baru tahu. Bukan buka pintu kereta nak masuk, nak keluar. Kita berkaitan dengan zaman fitnah ataupun fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memperkatakan berkaitan dengan zaman fitnah ataupun fitan, yakni zaman kecelaruan fahaman dan kecelaruan hidup. Cerita yang kita nak sebut ni dia lebih berkaitan dengan cerita kita. Kita tak nak cakap tentang zaman itu ataupun pihak yang ada pada zaman itu. Memang kita perlu mempunyai persiapan yang rapi. Antaranya yang mudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat, sehingga apa yang kita tengok, orang yang bercakap benar dianggap bohong, orang yang bercakap bohong dianggap benar. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Maknanya zaman orang sudah dia tak tahu lagi nak percaya kepada siapa. Bahkan orang-orang yang menipu itu yang sangat dipercayai. Dan sekarang ni semua orang boleh belakang, semua orang boleh tunjuk dalam TV. Mana ni pergi bawa orang di baju raya, nampak dia baik. Hak dia ambil, dia raya sakan hak dia ambil, kita tak tahu. Itu cerita dia. Saya tak tunjuk ada siapa-siapa ni. Tapi kalau siapa tengok TV, barangkali dia terfikir, maka tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Dan pada akhir zaman ni, secara mudahnya ada satu istilah disebut ad-dajjalun ataupun ad-dajjalin. Antara orang yang sangat ditakuti akan muncul pada akhir zaman, golongan yang dikategorikan sebagai dajjal. Saya tidak mahu ulas banyak tentang apa yang kita katakan dajjal itu. Cuma pasal kita nak cakap tentang diri kita.
Allah Subhanahu Wa Taala beri Al-Quran contohnya. Nabi kata man qara'a 10 ayatin min suratil kahfi usima min ad-dajjal. Pasal kebetulan juga kita cakap berkaitan dengan nuzul Quran. Pasal contoh ni kita sambut nuzul Quran. Imam Ibn Katsir dia sebut benda ni. Tadi beritahu pendapat ulama ada setengah kata nuzul Quran itu berlaku pada 17 Ramadan. Ada riwayat kata 21 Ramadan. Bahkan ada riwayat kata 24. Kalau kata 24 hari ni lah. Malam semalam. Malam 24. Malam. Jadi ada dalam Al-Quran juga sebut ada malam Lailatul Qadar. Jadi adakah malam Lailatul Qadar itu sememangnya dari dulu berlaku pada malam ganjil ataupun dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bagi memudahkan urusan umat Muhammad. Pasal umat Muhammad ini umat yang istimewa. Tidak ada satu kenyataan yang konkret dari mana-mana ulama. Cuma cerita malam Lailatul Qadar ini adalah anugerah yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itu dikhususkan 10 malam terakhir. Dan lepas dikhususkan 10 malam terakhir, mula-mula Nabi beritahu man qama Ramadhan, siapa yang mendirikan seluruh Ramadan, maka dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Pasal salah satu dari malam Ramadan itu akan ada Lailatul Qadar. Kemudian disempitkan menjadi 10 malam terakhir, kemudian disempitkan pada malam-malam ganjil. Kita bukan nak cakap tentang malam Lailatul Qadar. Cuma yang saya nak sebutkan di sini, Imam Ibn Katsir bagi tahu barangkali 17, pendapat dia kata ada 21, ada kata 24 dan ada pendapat yang lain. Kita tolak pembincangan tentang tarikh. Yang jelas malam Lailatul Qadar berlaku dan Quran memang pun turun pada bulan Ramadan. Itu sah. Sama ada yang turun mula-mula dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, ataupun turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu langit dunia, langit yang saya pernah sebut. Kalau perjalanan Nabi beritahu 500 tahun tanpa henti, baru kita akan sampai ke langit. 500 tahun perjalanan. Baik, isunya tentang Quran. Berkebetulan dengan Quran, Rasulullah kata siapa yang membaca, beramal dengan 10 ayat dari surah Al-Kahfi, kita akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Kenapa Dajjal dinamakan Dajjal? Dajjal ini dia maksudnya pemalsuan, palsu. Orang putih kata apa? Fake. Duit nampak serupa tapi duit monopoli. Dan itu contoh je lah kan. Nampak serupa tapi dia bukan. Nampak baik macam ustaz je tapi tak. Bukan ustaz je baik, orang lain baik juga. Siapa dia cakap dengan saya semalam? Dia ahli perniagaan. Saya terlupa. Ada seorang. Dia cakap pasal dia ditanya saya tentang pintu syurga. Cakap tentang pintu syurga. Jadi Nabi beritahu pintu syurga ni ada 8. Ada bab jihad, ada pintu sembahyang. Orang yang memang sembahyang 5 waktu sangat hebat. Kemudian tambah lagi dengan sembahyang sunat. Allah. Apalah, ada benda yang saya tertinggal sembahyang sunat. Kalau nak undur lah, tak sempat. Duduk sibuk dengan pejabat tadi tak teringat. Sembahyang duha kan, ramai yang buat. Sembahyang duha ni dia juga para ulama kata siapa dia yang semalam, contohnya semalam kalau dia tak sembahyang witir. Kalau dia tak sembahyang witir, maka
Macam mana nak qada witir tak ada, maka jangan tinggal sembahyang sunat duha. Qadanya dengan cara sembahyang sunat duha. Dia tak ada qada khusus witir saja, aku qada witir tak ada. Tapi nak qada witir, kalau witir tu 3, sembahyanglah duha 4. Jangan sembahyang duha yang jadi 2 jadi kurang. Maknanya kalau kita sembahyang witir 5, semalam duha jadi 6. Gitu. Jadi lepas dah hari ni. Apalah nak buat macam mana, niat dah ada. Nanti saya sebut. Niat dah ada. Saya betul. Tadi duduk sibuk semua sekali dengan pejabat apa semua sekali, habislah kena pergi pejabat sekejap. Terlupa. Balik kita cerita pada kita. Cerita tentang Dajjal. Dajjal ni cerita dia pemalsuan. Itu Dajjal yang memang pada akhir zaman dia akan dibunuh oleh Nabi Isa di pintu Lut. Satu nama Lut, pintu tu dekat Tel Aviv sekarang, pintu tu ada tempat situ. Kenapa Nabi Isa bunuh Dajjal? Itu baca sendiri, bukan orang lain, ada cerita dia. Kalau nak tahu juga, tak nak baca, jemput saya insya-Allah. Itu Dajjal. Bagaimana pemalsuan yang dia boleh buat? Pasal dunia semakin ke hujung dunia, dia akan makin palsu. Makin palsu. Sampailah satu tahap Dajjal ini dia boleh menunjuk seolah-olah ini syurga, itu neraka. Sampai ke tahap tersebut. Kita tinggalkan cerita itu. Sebelum cerita Dajjal ini, antara makhluk yang sangat ditakuti oleh Rasulullah ialah dia panggil Dajjalin ataupun Ad-Dajjalu. Golongan manusia yang mengambil dulu peranan Dajjal. Menipu. Hidup dia menterbalikkan agama. Kalau agama kata halal, dia kata haram. Tambah lagi dengan zaman sekarang golongan Ar-Ruwaibidah, golongan yang tidak berilmu tapi banyak cakap. Contohnya dalam konteks yang terbaru, isu vaksin. Kan? Isu vaksin ni saya pun heran. Yalah, sekarang ni masalah masyarakat kita pasal ada macam-macam, Instagram, Twitter. Saya tak pernah masuk tu Instagram tu, saya sebut je. Yang saya masuk Facebook je dengan WhatsApp, orang lain tak tahu. Tak ada masa. Jadi dalam benda-benda ni saya pun duduk tengok, yang ni duduk bincang gini tanpa ilmu. Bila bincang tanpa ilmu ini, dia banyak menimbulkan kekeliruan, keraguan. Dan sampai satu tahap baru saya dapat WhatsApp juga, saya nasihat. Ada ni ahli masjid, dia hantar WhatsApp, kononnya ada seorang lelaki pernah meludah pada Al-Quran, maka rupa dia, benda tu benda bahan diedit. Kemudian orang pun tunjuk, dia pun share. Saya kata janganlah share benda ni. Saya nasihat. Betul, kawan-kawan lain pun rakan masjid. Tapi bukan semua rakan masjid ini dia tahu. Ada rakan masjid dia tukar sapu je kan. Tapi dia seronok, dia kecemburuan dia untuk Islam itu, untuk menjaga institusi Al-Quran itu, sehingga kan dia tunjuk supaya menjadi amaran. Jangan ada sesiapa yang memperlekehkan Al-Quran. Baik. Rasulullah beritahu, kalau kita baca 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi, kita akan diselamatkan oleh Dajjal. Kalau Dajjal kita boleh selamat dengan amalan 10 ayat surah Al-Kahfi, bermakna yang Dajjal kecil, yang sebelum Dajjal ni lagi kita akan selamat. Sebab tu saya kata, kalau kita nak bilang, depan saya ni ada, kalau kita nak bilang balik, kalau kita nak bilang apa yang kita sebut sebagai fitnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata dalam satu hadis yang dalam satu hadis sahih, saya terlupa lafaz dia. Bila pasal saya dah beritahu tadi, tajuk baru tahu. Yang depan tu, perkataan tu lepas. Rasulullah sebut
kaqita'il lailil muzlim. Saya teringat hadis tu di tengah. Satakunu fitanun. Dalam riwayat lain, yang ni saya nak sebut, badiru bil yang ni saya nak sebut. Satakunu fitanun, betul riwayat. Rasulullah kata sekarang ni isunya bukan fitnah, fitnah itu memang dia isu. Kamu nak hadapi, kamu tak nak hadapi, sehingga kan sampai Rasulullah kata sampai satu masa seorang lelaki kerja dia mengembala kambing, seorang-seorang bawa kambing lebih baik dari dia berurusan dengan orang lain. Pasal siapa kita tak boleh nak percaya, tapi kambing tak tipu kita, ada kambing tipu orang. Kambing tak pernah tipu orang. Sampai tahap tersebut Rasulullah memberi satu satu gambaran apa yang akan berlaku. Rasulullah kata sekarang ni kamu nak ke kamu tak nak, benda tu akan berlaku. Bagaimana benda itu berlaku kita tahu di kalangan orang Islam sendiri. Yang saya kata tadi Ruwaibidah, ini seorang yang tak ada ilmu nak cakap. Yang kedua, dari kalangan orang Islam sendiri, ulama Islam, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Orang ulama Islam tapi mereka menyembunyikan fakta. Itu kalau dalam kalangan kita. Kalau dalam diri kita sendiri, pasal kita yang lebih menjadi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang memang bertakhta di mata, beraja di hati, bertakhta di mata, beraja di hati. Dia jadi macam tu. Sampai bertuhan dah, bukan sampai tahap tu, sampai bertuhan. Kalau kita bercakap tentang tu. Kalau kita nak cakap pula tentang syaitan, itu cerita syaitan. Termasuk juga syaitan insi wal jin, syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan jin kita tahu, syaitan jin itulah syaitan lah, yang mana sampai di hari akhirat nanti mereka semua akan berlepas diri dari kita. Dia kata aku cuma ajak aja. Aku ajak, aku tak paksa kamu. Fastajabtum li, yang kamu pergi terima ajakan aku tu pasal aku. Semuanya cerita. Dan ini tak termasuk dengan apa yang sedang berlaku dengan media. Contohnya yang ditunjuk konon saya tak kata, contohnya isu Islamic State, Iraq, Syam, ISIS dia kata, ataupun bahasa Arab kata Daesh. Benda sama je tu, Daesh, ISIS dalam bahasa Latin, bahasa Arab Daesh, daulah, tu daulah Daulah Islamiyah Iraq Syam, Daesh. Jadi benda itu dibuat gambaran, kononnya dengan skrin biru apa semua sekali, kemudian ditunjuk kononnya orang Islam sembelih orang. Benda itu cumanya lakonan untuk menimbulkan rasa ketakutan dunia kepada umat Islam dan agama Islam. Jadi dalam suasana kita begini, benda ni kita nak ke, kita sedar ke, kita tak sedar, benda ni akan terus berlaku. Dan benda ni dia akan menjadi makin teruk dan semakin teruk. Kalau Rasulullah cakap tentang pemerintahan, pasal kehidupan kita, kenapa benda ni dia berlaku? Pasal kuasa yang ada kepada pemerintah. Saya bukan nak sentuh mana-mana pemerintah, tak. Rasulullah kata akan berlaku pemerintahan. Satakunu alaikum daulatun nubuwah, pemerintahan kenabian. Masya Allah an takuna, dia akan berlaku dengan tempoh yang ditentukan oleh Allah. Kemudian dia akan habis. Kemudian dia akan datang zaman Khilafah Ar-Rashidah. Kemudian dia akan datang sistem berhaja. Nabi beritahu sistem berhaja. Ada dua sistem berhaja, mulkan adhan. Satu, dia sistem berhaja
dalam konteks memang raja-raja. Ada satu lagi sistem beraja dalam konteks diktator. Kemudian lepas itu baru akan berlaku khilafah ala manhaji an-nubuwah. Dia datang balik. Tapi sebelum nak datang balik itu, dunia akan dikacau dulu oleh zaman di pertengahan ini, zaman dipanggil zaman fitnah. Sehingga kan orang tak tahu. Sebab itu bila kita baca hadis berkaitan dengan Imam Mahdi dan turun Nabi Isa. Bila Imam Mahdi muncul dulu, barulah turun Nabi Isa. Bila turun Nabi Isa, Rasulullah beritahu Nabi Isa yamla'ul arda adlan wa qista. Bila turun Nabi Isa, dah menang dalam peperangan lawan Rom mula-mula, kemudian lawan dengan orang Yahudi. Dia ada dua peperangan. Lawan Rom, yakni Eropah, iaitulah Eropah dan Amerika, dan Britain, walaupun dia dah keluar isytihar dari EU, dia dah keluar kan. Dia dah keluar, tapi dia termasuk sekali. Dan kita tahu mereka pun sampai sekarang pun dia lah antara perancang yang paling kuat. Dia akan berlaku peperangan dengan itu. Kemudian selepas itu berlaku peperangan dengan orang Yahudi, yang mana akan disertai juga oleh Nabi Isa alaihi salam. Pasal orang Yahudi, mereka akan dipimpin oleh Dajjal. Dan khususnya 70,000 Yahudi dari Asfahan, dari Iran. Ini semua kita tahu. Nabi beritahu pada nak solat subuh, waktu nak solat subuh tu ketika turun Nabi Isa untuk solat subuh, kemudian lepas itu Nabi Isa dengan Imam Mahdi akan memimpin tentera Islam lawan dengan orang Yahudi. Lepas itu barulah akan bertukar dunia lepas menang. Sehingga kan Nabi kata yamla'ul arda qistan wa adla, ataupun adlan wa qistan wa adla. Barulah Nabi Isa akan mewujudkan balik dunia yang penuh dengan qistan, sama rata, dan keadilan. Ba'da'an, yang saya nak sebut. Ba'da'an, selepas mana, sebelum kemenangan Isa dan Mahdi, ba'da'an muli'at, selepas mana dunia, Nabi kata, dipenuhi. Muli'at ni penuh. Macam kalau kita isi air dalam botol, kalau kita tuang lagi, ditumpah. Penuh. Kama muli'at jawran wa zulmah. Sebelum menang tu, dunia penuh dengan jauh kezaliman dan penindasan. Penindasan ni tak semestinya bunuh orang. Ditindas kita, ada orang tindas melalui saing dia boleh tindas. Tukar harta, tukar ini, dapat ini, ambil hak ni, ambil hak kita, tak boleh hak dia dapat. Benda ni akan berlaku. Macam mana kita nak hadapkan? Sebab tu saya kata, bila isu yang disebut ni, fitnah akhir zaman, fitnah ni isu dia bukan fitnah itu sendiri. Isunya bagaimana kita nak menghadapi fitnah. Sebab itu antaranya Rasulullah ajar supaya kita baca ayat tu. Kita ingat kan? Kita tak ingat? Kita duduk biasa baca ayat kursi. Saya bubuh dalam Facebook, jangan lupa selepas sembahyang baca ayat kursi. Bila baca ayat kursi, kita dengan syurga cuma pasal kita belum mati. Nabi kata begitu. Saya tak tulis hadis lah, saya tulis. Tapi orang tahu status saya tu ustaz. Sebab saya malas lah nak tulis. Ada benda-benda kita tak perlu tulis secara ilmiah sangat. Kita tulis sikit je. Hai, sikit, kemudian kita tulis fakta kan. Jangan lupa lepas solat sembahyang, selepas setiap kali solat baca ayat kursi. Kerana kalau kita baca ayat kursi, kita mati, terus roh kita dibawa ke syurga. Saya cakap dengan mudah. Ada seorang perempuan tulis, kena tu balik ni, macam kena kaji balik ni.
Tak apalah, saya tak jawab apa-apa, malah lah, macam saya nak bubuh maklumat. Lepas tu ada seorang kata, setahu dia ayat kursi ni nak hala hantu. Itu cerita dia. Memang betul nak hala hantu, memang bacalah ayat kursi. Sebenarnya nak hala hantu, bismillah pun cukup. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Dia akan lari. Dia akan lari hantu. Kalau dia tak lari, kita lari. Jangan duduk dekat hantu. Baik. Yang penting yang kita nak sebut di sini, Rasulullah beritahu, baca. Yang ini yang kita selalu hafal ialah ayat kursi. Sepatutnya kita sekarang dah mula hafal anak-anak kita. Saya ada seorang kawan, bila saya tanya dia pasal dia ajar anak dia, macam mana awak ajar anak awak? Senang je nampak, ingat ayat ni, doa. Dia tak bukan satu Quran, tapi ayat ni dia ingat. Dia kata, senang je. Dia kata, masa kita naik kereta, nak pergi hantar sekolah, masa tu saya baca sama-sama. Kadang-kadang saya nak pergi pasar raya, masuk kereta, kan? Kadang-kadang dia nak dengar lagu dia ke ada benda. Dia kata, tunggu, kita baca dulu. Dia pun baca. Dia ajar. Anak dia boleh baca. Jadi hafal. Misal kata dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Amanah Rasul, dia ambil amanah Rasul dulu. Dia hafal. Ayat ni dia hafal. Ayat ni apa? Ya Allah, kita kagum. Rupanya dia mengajar secara spontan, bukan secara duduk dia mengajar. Sekarang saya pun, disebabkan dia buat, saya pun cuba buat. Saya cuba buat dengan anak saya. Pasal saya ada seorang anak umur 7 tahun. Menjadi. Walaupun dia belum betul-betul, tapi menjadi. Saya ajar dia ayat kursi. Tapi belum lagi fasa habis ayat kursi ni, saya nak ajar pula yang 10 ayat. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Sampai 10 ayat bacalah. Saya ingat. Jangan ingat ustaz ni tak ingat. Tak ingat. Baca. Bila kita baca ni, kita boleh akan jaga diri kita dari apa yang kita sebut sebagai fitnah. Fitnah yang berkaitan dengan kita ini adalah fitnah berkaitan dengan khianat, penipuan. Kita tak tahu apa lagi yang itu kebenaran. Ini yang kita nak perlu jaga sekarang. Dan bagaimana kita nak benda ni? Saya teringat bila Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh anak dia, macam mana kita nak konsisten supaya kita tidak tertipu, tidak terpedaya, kita boleh jadi konsisten. Kita tengoklah macam mana pun orang yang berlakon, dia buat baik, kita tahu benda tu baik, tapi kamu tetap tak baik. Itu contoh. Kita tahu benda halal itu halal, kita tahu benda haram itu haram. Imam Ahmad kata, kalau betul kamu jujur, Imam Ahmad sebagai bapa, dia kata, kalau kamu nak betul-betul jaga diri kamu supaya tidak terpesong, benda yang paling asas ialah kamu kena jaga niat kamu. Niat. Yang ni saya nak kongsi sikit. Dan kenapa saya nak kongsi? Pasal kadang-kadang benda yang kita kongsi ni, kita rasa keseronokan. Selepas saya berpuasa, mungkinlah kita kata masa umur 10 tahun baru start puasa. Kalau umur 10 tahun ni maknanya tahun yang ke-37 saya puasa. Selepas 37 tahun saya puasa, semalam baru saya tahu apa itu puasa lillahi ta'ala. Semalam. Dia kadang-kadang kesedaran ni dia mari. Saya nak kongsi, contohnya pasal apa? Semalam saya pergi basuh kain dekat luar, biasalah. Kadang-kadang ada tempat luar kan. Pergi basuh, dah basuh apa. Panas, suasana panas.
Semalam saya rasa sangat dahaga, lebih kurang pukul 4.30, pukul 5 tu sangat-sangat dahaga. Sampai saya rasa nak minum air. Saya rasa nak minum air. Tapi masa tu baru saya teringat. Bukan teringat macam mana. Saya kata, ya Allah, begini rupanya lillahi ta'ala. Walaupun dahaga, nak sangat pada air, tapi disebabkan lillahi ta'ala kita hadir. Memang kita pagi tadi sebelum kita puasa kan kita sahur. Bahkan semalam pun lepas habis tarawih, imam kata nawaitu sauma saja aku puasa esok hari. Kita pun sebut lillahi ta'ala. Betul kita sebut lillahi ta'ala itu sebagai syarat sah puasa kita. Tapi masa tu kita tak datang pasal kita tidak mengalami benda. Macam kita tengok gula, kita tahu gula tu manis. Tapi adakah sama orang yang tahu gula itu manis berbanding dengan orang yang tahu gula itu manis dan dirasa gula itu manis? Oh, macam ni manis gula itu. Macam saya ada seorang kawan, dia orang Pakistan. Dia berhijrah ke Malaysia, dia masuk, dia buat laporan dia orang Kampuchea. Dia orang Kampuchea, tapi dia dah jadi rakyat Malaysia lah. Jadi memang kalau tengok tak ada sikit pun rupa Kampuchea. Saya pun heran macam mana jabat daftaran negara boleh terima dia sebagai Kampuchea. Pakistan. Pakistan. Dia okey. Baik, kemudian dipanggil apa ni, dia berjaya pergi, dia hafiz. Dia berjaya pergi belajar bersama dengan saya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia umur agak tua sikit. Masa saya umur 21, dia 27, 28 dah. 28. Tiba-tiba dia hari-hari cakap nak kahwin. Nak kahwin dia. Dia lah umur 28. Orang Bosnia, ni orang Bosnia kata. Orang Bosnia kata umur 20 sampai 20 hingga 25 biasanya kita cakap nak kahwin. Pasal tak kahwin lagi. Kalau 25 sampai 30 tak kahwin lagi, masa tu mak bapak cakap, kenapa tak kahwin? Kalau dah 30 tak kahwin juga, orang kampung kata apa benda. Itu orang Bosnia kata. Baik. Tak percaya, pergilah tanya. Tinggal tempat tu tadi. Nak cerita, dia cerita nak kahwin. Dan last dia balik Malaysia, kali tu dia kahwin sungguh. Dia kahwin. Lepas dia balik, dia kahwin. Lepas tu nak pergi Madinah ni, dia tak boleh bawa orang. Dia pergi sendiri je. Sampai di Madinah, buka sem baru dia balik. Dia pun kata apa? Saya tahu dah orang bagi tahu kahwin seronok, best. Dia kata. Tapi kalau lah aku tahu macam ni best kahwin, dia kata. Masa aku umur 20 dah kahwin dah, dia kata. Nak cerita, siapa yang sudah mengalami suasana kahwin tak akan sama dengan orang yang sekadar tahu bahawa kahwin itu hebat. Itu contoh. Cerita kita kat mana asal dia tadi? Puasa lillah. Saya sebut lillahi ta'ala, kita sama-sama sebut lillahi ta'ala. Tapi bila tak ada cabaran, kita tak sedar. Itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini barangkali yang Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita ni yang betul-betulnya di hujung. Makin di hujung tu, cabaran di hebat di hujung tu, masa tu lah kita tengok bagaimana keadaan kita rasa dahaga, tiba-tiba kita menahan diri, aku tak makan walaupun 2 jam lagi kena tunggu, walaupun orang tak ada untuk tengok. Tak apa, lillahi ta'ala. Masa tu bukan hilang rasa dahaga. Masa tu kita rasa kemanisan berpuasa. Kenapa saya nak cerita? Pasal saya kebetulan terbaca baru ni cerita Fudail bin Iyad. Saya mula-mula tak nak cerita.
Ni pasal saya kata kalau saya cerita ni nampak bunyi macam peribadi. Tapi kalau Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad salah seorang imam sufi keturunan Iran, Samarkand. Tapi dia bukan Syiah lah, dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia Ahli Sunnah wal Jamaah, dia bukan Syiah. Imam Fudail bin Iyad. Dia ramai orang tahu dia asal penyamun. Dia seorang penyamun. Dia lahir tahun 107 tak silap dia. Dia mati tahun 187. Lebih kurang begitulah. Dia ni kawasan dia tu pernah satu hari ketika dia berada di situ malam, orang tak nampak, ada orang satu kafilah lalu, dia terdengar bila Allah nak bagi hidayah ni, bila kita mendengar, cara kita menilai berbeza. Orang jahat dia mendengar orang cakap, contoh kan, Fudail bin Iyad, bila dia dengar ada dari kalangan kafilah tu, dia kata kita berhentilah sekejap, penatkan jalan. Yang seorang lagi kata jangan berhenti, ini kawasan ni ada lanu, nama dia Fudail bin Iyad. Kalau dia sedar kita ada, habis barang kita kena ambil dia. Agak-agaknya kalau kita yang jahat, kita dengar orang cakap macam tu, rasa hebat aku kan. Kan kita akan rasa sampai tahap tu orang takut pada aku. Tapi Fudail bin Iyad bila nak datang kesedaran, dia dengar tu, nilaian dia jadi terbalik. Dia kata teruknya aku, sampai tahap tu orang takut pada aku. Bukan macam kita. Kita terbalik, kita berasa sombong diri. Orang, hebat aku sampai orang takut. Fudail bin Iyad ini dia kongsi pengalaman. Dia cerita dia macam mana dia bertaubat. Dia bertaubat pasal dia dengar ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum apa dia ayat dia ni? Kemudian wa katsirun minhum fasiqun. Wa katsirun minhum fasiqun. Ceritanya Fudail bin Iyad ni antara hobi dia juga yang mengendap. Mengendap orang. Mengendap, dia pergi ngintai. Orang tengok perempuan cantik dia pergi ngintai. Kalau nak jadi baik, pergi ngintai orang dulu. Jangan buat begitu. Kalau dapat jadi baik sungguh tak apa, tengah ngintai, kena tembak saja. Baik. Fudail bin Iyad ni dia tengok dia ada seorang budak perempuan cantik. Memang cantik sangat dia kata. Dia punya dah gila pada budak tu. Satu hari dia pergi ngintai budak. Elok dia ngintai, budak tu tengah baca Quran. Ayat ni lah budak tu baca. Maksud dia belum sampaikah waktu untuk orang yang beriman, orang Islam, hati mereka ini untuk tunduk kepada Quran. Bila dengar Quran dia rasa khusyuk. Dan dia merasa rendah diri bila diberitahu Al-Quran kata hukum ini, hukum halal, hukum haram, hukum wajib, hukum fardu, hukum sunat. Bila Quran keluarkan hukum, tak kira apa dalam bautan ibadat ke syariat ke muamalah ke apa ke, dia akan wama nazala minal haq. Dia angkat itu yang terbaik, hak. Yang terbaik. Dunia pun sekarang kata human right yang diperjuangkan. Tak kira right, kata right diperjuang belaka. Asal dia anggap right diperjuang. Kononnya gay pun perjuangkan human right. Kononnya. Kat Bosnia tak ada, kalau orang tahu kena tumbuk saja. Sebab tu bukan tak ada tapi susah. Kat sana gay disembunyi. Pondang pun ada sembunyi, tak berani. Pondang kalau di Bosnia dia keluar rumah orang tengok, orang kampung ke orang bandar ke dia tengok laki-laki jalan lembut, hak mana hak tu dia mari tampar je sebiji seorang. Tak berani lah. Lepas tu tak perlu pada sistem. Tak perlu pada sistem. Sebab tu pasukan bola sepak Bosnia boleh juga hebat. Malaysia hak main lembut sangat. Baik. Itu cerita lain, tak lain pula aku. Okey. Kat mana cerita itu tadi? Fudail bin Iyad. Kat mana dia cerita?
kita dengar apa dia mengintai. Dia mengintai. Fatala alaihimul aman. Fatala alaihimul aman. Isunya sekarang ni ada orang wala yakunu kalladhi na'utul kitaba min qabl. Kita ni dalam ayat tu kata Allah kata janganlah orang Islam ni dia perangai dia serupa dengan ahlul kitab seperti orang Yahudi, orang Kristian dulu. Mereka tahu mereka dalam keadaan sesat. Fatala alaihimul amad. Tempoh yang lama tak apalah, satu hari kita akan berubah. Satu hari. Yang paling dibimbang ialah faqasat qulubuhum. Takut hatilah jadi keras. Bila hati jadi keras, fatala alaihimul amad. Wa katsirun minhum fasiqun. Maka yang majoriti akan jadi selepas itu orang-orang yang fasik, orang jahat. Fudail bin Iyad dia dari seorang jahat akhirnya dia menjadi seorang sufi yang hebat. Dia cerita macam mana dia nak berubah. Salah satunya, satu hari dia berjalan, dia cerita pengalaman dia. Dia berjalan, dia tengok, dia berjalan tepi rumah. Masa tu dia dah baik, tapi baik bertambah baik. Dia duduk mengkaji tentang taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada Allah. Tak ada jalan lain. Macam mana kita nak menghadapi fitnah? Kita kena kembali kepada Allah dalam semua perkara. Itu makna taubat. Pada waktu itu dia lalu sebuah rumah, dia mendengar seorang ibu sedang marah kepada anak. Anak tu budak dalam umur 6 tahun, 7 tahun. Budak umur 7 tahun. Dan sekitar itulah kanak-kanak. Bukan bawah 5 tahun. Jadi mak dia pun marah, sangat marah. Sampai mak dia pukul pun tak puas hati macam mana. Akhirnya dia tutup pintu. Dia macam halau anak dia. Bila dia halau anak dia, budak ni keluar nangis. Kan? Dia degil tapi dia menangis. Sampai satu masa nak pergi mana budak? Kita jangan buat begitu. Kita jangan halau anak kita. Tapi ini benda berlaku-berlakulah. Bila sampai waktu malam, gelap, terutama zaman tersebut, tak ada lampu elektrik apa, budak tu balik, pintu dah tutup apa semua sekali. Budak itu tidur depan pintu. Pasal kena halau, nak masuk tak berani. Dia kata, jadi dengan sebab peristiwa tu dia tunggu, dia nak tengok apa yang akan berlaku. Dia kata elok subuh perempuan tu buka pintu. Biasalah subuh buka. Bila dia buka pintu, dia tengok anak dia. Mak yang sangat marah sampai halau anak itu pergi tiba-tiba balik semula, kan? Balik semula. Apa anak dia, mak dia buat? Mak dia pergi cium. Kamu pergi mana? Dia kata, kamu pergi ke mana? Macam mana keadaan kamu tidur semalam? Lalu dia pun kata, bila dia tengok di situ, dia kata, cuba bayangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni macam-macam kita buat. Kita mengikut arus fitnah yang saya sebut tadi. Kita mengikut arus fitnah, bukan kita berada kita tengok fitnah kita lari, kita tengok fitnah kita lari. Tak, kita berada bersama dengan arus fitnah. Salah seorang dari anggota. Tapi dalam keadaan begitu, Imam Fudail bin Iyad kata, walaupun kita berada dalam arus yang teruk mana sekalipun, kita kena ingat Allah dengan ibu tadi, Allah lagi hebat. Kita pergi sampai ke jauh mana pun, balik semula. Macam mana kita nak balik semula? Kalau budak tadi dia balik, dia tidur depan pintu, maka tak ada cara kita nak balik kecuali kita kena balik kepada Al-Quran. Baru kita boleh akan selamat dari fitnah. Dan itu sebelum nak balik tu kita perlu yang saya sebut tadi. Kita perlu, Imam Ahmad kata, hati ataupun niat yang kita betul-betul nak. Macam mana niat kita nak? Niat kita yang betul-betul nak. Saya nak tahu apa benda sekejap ni. Halo.
Halo. Aduh, kita tekan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, pernah berlaku pada zaman Nabi. Ada seorang lelaki, dia sahabat Nabi tapi tidak disebut nama dia. Jadi saya nak sebut nama pun tak tahu. Saya cek, pernah baca siapa dia, tak diberitahu. Dia ni hidup dalam keadaan penuh dengan kemungkaran. Sehingga bila Nabi berhijrah ke bumi Madinah, dia pun masuk Islam di Madinah. Lepas dia masuk Islam di Madinah, dia masuk Islam atas dasar nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni peperangan yang dimenangi oleh pihak Islam, oleh Rasulullah. Masa dalam perjalanan balik, dapat banyak harta rampasan perang. Harta rampasan perang banyak. Kambing, unta, itulah biasanya yang dapat. Jadi Rasulullah pun kata kita berhenti sekejap, kita nak bagi dulu. Bila nak bagi, semua sekali yang ni dapat bahagian. Sampailah lelaki yang disebutkan ni, dia pun berdiri. Pasal sampai giliran dia, dia pun tengok. Dia tengok kepada Rasulullah, kata kamu tengok apa? Dia keluar. Dia kata saya tengok barang ni. Ya, ini barang kamu. Kamu berperang fi sabilillah. Tengok, fi sabilillah. Kamu dapat ni harta rampasan. Dia pun beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma li hadha bai'tuka. Aku masa berbai'ah nak peluk Islam dulu, menyokong untuk bersama dengan kau ya Rasulullah dalam perjuangan Islam, aku tak ada sikit pun terfikir tentang ni. Niat aku ialah untuk memenangkan Islam. Jaga kau ya Rasulullah menangkan Islam. Lillahi ta'ala, yang ini disebut lillahi ta'ala. Bila disebut begitu, Rasulullah pun kata, in tasduqillaha yasduqka. Kalau kamu betul jujur, benda yang kamu sebut ni jujur lillahi ta'ala, maka Allah akan jujur dengan kamu. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Bukankah benda yang amalan baik akan tak dibalas dengan baik juga. Pada waktu itu Allah habis peperangan Tabuk, balik, kemudian berlaku peperangan yang lain. Dia salah seorang yang menyertai. Dia pernah beritahu kepada Rasulullah, yang saya terlupa nak sebut tadi. Dia kata, jadi Rasulullah pun tanya dia. Rasulullah kata, habis kalau kamu tak nak benda ni, apa yang kamu nak sebenarnya? Pergi berperang. Orang lain semua dapat gembira, kamu tak nak. Pasal apa? Apa yang kamu nak? Dia kata, ya Rasulullah, yang aku nak ialah supaya panah musuh kena betul-betul di atas tengkuk aku ni. Tengkuk sini masuk nyeberang kat sini, lekat panah tersebut. Selepas peperangan Tabuk, dalam peperangan yang satu lagi, lepas tu tiba-tiba ada yang terbunuh dari kalangan tentera Islam, dibawa antaranya mayat dia dengan panah yang ada kat sini. Lalu sahabat pun tunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, zaka rajulul layl. Inilah orang yang qala laka, yang beritahu kepada aku, innama innama bay'tuka lillah, aku berbaiat dengan kamu lillah, bukan pasal ni, bukan untuk dapat ni. Lalu Rasulullah pun tengok, Rasulullah kata, huwa, adakah betul dia? Bukan orang lain. Rasulullah tengok, sahabat pun tunjuk pasal mayat dia dah campur dengan pasir tu semua sekali, debu. Ditunjukkan, Rasulullah pun tengok memang dia. Rasulullah sebut apa? Sadaqallah, laqad sadaqallah fa sadaqahu. Dia terlalu jujur dengan Allah, maka Allah jujur dengan dia. Niat. Begitulah kalau kita berhadapan dengan zaman fitnah.
Rasulullah kata apa? Badiru bil amal. Saya nak ambil balik hak kita sebut tadi. La taqumus sa'ah. Dalam riwayat lain tidak akan berlaku hari kiamat. Dalam riwayat yang saya sudah sebut tadi, hatta muliat al-ardu jawran wa zulma. Fitnah akan berlaku sampai dunia ini penuh, Rasulullah kata. Dunia yang penuh tu, dunia yang macam mana? Dunia yang penuh juga dengan Islam. Rasulullah kata, la yablughanna hadzal din ma balagha al-lail wan nahar. Kamu akan tengok Islam ni akan sampai di mana-mana selagi ada siang dan malam. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu azzatin. Tidak akan ada mana-mana rumah, sama ada di pendalaman ataupun di Sahara, di padang pasir ataupun di bandar, Allah akan masukkan. Allah akan masukkan. Orang Bosnia telefon. Bini saya lah. Dia telefon. Pasal apa dia telefon masa ni? Tak ingat pula dah ni. Baik madari wala wabari. Agama ini Allah akan masukkan. Tengok, semuanya dia berjalan serentak. Agama dia akan jalan serentak. Dalam masa yang sama fitnah pun akan berlaku. Maka kita nak masuk dalam kumpulan mana sekarang? Kumpulan yang diminta oleh Rasulullah. Rasulullah kata badiru bil amal. Orang yang bersegera nak melaksanakan amalan. Sama ada dalam amalan peribadi dia nak menjaga diri dia. Macam saya sebut tadi, kalau dalam konteks Al-Quran kita baca yang tadi, ada ayat-ayat yang memang untuk kita jaga perasaan kita, untuk kita jaga supaya otak kita ni boleh berfikir normal. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kemudian macam saya sebut tadi, tak payahlah ayat lain. Bukan saya kata jangan baca. Kalau baca, kalau hafal tu pun tu cukup dah. Hafal tu pun dah cukup dah. Kita akan selamat. Satu hari bila kita pergi, contohnya lah, kita pergi ke Amerika lah contoh. Nama apa tu? Hak nak mengundi tu. Donald Trump dengan lawan Hillary Clinton. Kalau kita duk amal, nama apa dia dipanggil, ayat kursi ni, tak siapa telefon mengundi, kita tahu aku nak undi Hillary Clinton ke Donald Trump. Maknanya kita tak mengundi dua-dua. Dua-dua atau dia tak mengundi. Pasal dua-dua tak betul lah ke tu? Dia tak betul. Cuma dalam fiqh kita kena tengok juga hak mana lebih kurang mudarat dia. Pasal kita berada di negara dia. Pasal Rasulullah wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahay wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh buat benda-benda, buat dengan kadar yang kamu mampu. Kalau kita tak mampu itu, ada kita mampu. Kalau kita tak mampu nak buat betul-betul Islam, kita mampu untuk mengurangkan tekanan terhadap Islam. Maka kita kena pilih. Kan? Antara Hillary Clinton dengan apa nama pula? Trump. Donald Trump. Sudah tentu kita nampak Hillary Clinton kita secara zahir ni. Wallahu a'lam, tapi dua-duanya jahat lah. Dia tu. Balik pada cerita kita. Rasulullah kata badiru bil amal. Sekarang bukan slogan. Sekarang ni bukan cerita slogan, cerita siapa yang buat. Badiru bil amal. B. Kalau orang belajar bahasa Arab ditulis badiru B. B itu kalau dalam bahasa Inggeris kata preposition. Alat dia, alat kata sendi. Kata sendi ni dia ada makna. Dalam bahasa Arab dia di sini dia kata lil ilsaq. Lil ilsaq ni maknanya macam gam, macam tampal, macam selotip tampal gitu. Macam tampal gitu. Maknanya sekarang ni kita dengan amalan, dengan usaha yang sedang dibuat dalam konteks kerja, kita kena bersama dengan mereka. Pasal apa? Fitanan. Kerana di sana ada banyak sangat kecelaruan, salah faham. Kaqita'il lailil muslim. Seumpama cebisan malam yang sangat gelap.
Sampai Rasulullah buat umpama malam itu macam benda gelap ni yang boleh ambil sekeping-sekeping. Qata'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Sehingga kan ada di kalangan orang mukmin, waktu pagi mukmin, petang dah jadi kafir. Ataupun waktu petang dia jadi mukmin, waktu pagi jadi kafir. Jadi sekali lagi saya sebut, betul ini cerita tentang fitnah akhir zaman. Tapi yang lebih besar dari fitnah ialah bagaimana kita nak menjaga diri kita. Pertama saya dah sebut tadi dengan niat. Yang kedua kita tahu bagaimana kita nak menyertai kumpulan orang yang macam mana. Dan yang ketiga itulah amalan itu sendiri. Kita bukan masa untuk melihat kepada slogan, kita nak kepada pelaksanaan. Maka itu sahaja yang boleh menyelamatkan kita dari fitnah, ketidaktentuan, ketidakfahaman yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini pada tengah hari ini pada tengah hari ini menjadi satu peringatan. Benda yang sedang berlaku kita tak boleh nak stop dia. Kita memang tak boleh nak stop dia. Langit terbuka. Tapi ia lebih kepada isu kita. Saya ambil satu peringatan ya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah kata, ya ma'syarul muhajirin, wahai golongan muhajirin. Rasulullah beri pesan kepada orang hebat-hebat. Orang yang Quran kata radhiyallahu anhu, Allah redha dengan mereka. Tapi Rasulullah pesan pada golongan itu. Rasulullah kata, khamsun, ada 5 benda jika kamu diuji. Idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Tapi aku mohon Allah, aku Nabi sendiri berdoa dari kamu terkena dengan 5 benda itu. Untuk mereka dapat doa ini. Lam tazharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihi qaum. Tidak berlaku zina secara berleluasa dalam mana-mana masyarakat, lalu mereka tayang secara jelas, terang-terang, kecuali akan berlaku penyakit taun. Pasal taun tak ada ubat zaman tu. Taun tak ada ubat. Sekarang macam-macam lagi. Rasulullah beritahu maknanya maksimum itu, maksimum penyakit. Wal auja, juga akan berlaku kelaparan. Kelaparan. Allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Benda ni tidak berlaku pada umat-umat yang sebelum. Penyakit tersebut. Yang pertama, walam yanqusul mikyala wal mizan. Zaman akan berlaku di mana orang akan mengurangkan timbangan dan juga sukatan. Maknanya perniagaan penuh dengan penipuan. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin. Balanya mereka akan kena kemarau yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddatil mu'nah, dan akan berlaku sara hidup yang sangat menekan. Syiddatul mu'nah maknanya sara hidup. Dapat gaji 3,000 tak jadi apa. Semalam saya tunjuk pada pada pelajar saya. Saya tunjuk kos bulanan saya. Saya kata ini tak termasuk beras biji kan. Saya pun tunjuk pada dia. Ini saya kira hak mudah ni. Semua sekali RM3,700 tak silap. Saya ke RM3,200. Habis sebutir nasi lagi tak masuk dalam mulut. Bila dia tengok, dia terkejut. Ustaz kena belajar kalau gitu. Saya kata bukan ustaz kena belajar, kamu kena belajar. Baik, itu gurau kena belajar. Tadi saya gurau dengan pelajar, saya beritahu pelajar, saya sayang kamu semua. Betul ada seorang pelajar perempuan depan, saya sayang kamu. Dia tengok, saya tak tahu nak jawab macam mana. Gurau dengan dia. Kan, saya sayang kamu. Betul dia kata, ya. Saya kata kamu ni tak jawab, tidak beradab, tidak jawab. Dia pun fikir, saya sayang juga. Saya juga dia jawab. Dia tak jawab saya sayang ustaz. Tak apa dah. Baik. Pasal Nabi suruh beritahu, kita sayang orang, Nabi suruh beritahu. Yang ke berapa tu? Yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim.
dan tidak ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat harta, kecuali Allah akan tahan dari langit hujan. Walau lal bahaim lam yumtaru, kalaulah bukan pasal ada haiwan, hujan tidak akan turun. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulillah, dan tidak ada masyarakat yang mana mereka yang kudu. Naqadha yang kudu ni maknanya kalau ada undang-undang, bisa kata kalau ada undang-undang itu dibatalkan, apa boleh dipanggil itu? Selektif. Gitulah lebih kurang. Tidak ada orang yang tak erti nak terjemah. Faham ni faham. Tak ada sesiapa yang tak erti nak terjemah ni. Perjanjian lah. Perjanjian. Mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dalam konteks kehidupan. Kecuali Allah akan jadikan musuh mereka menguasai mereka. Bila musuh menguasai mereka, yang itu saya sebut tadi, maka mereka akan masukkan unsur-unsur yang kita tidak faham dan kita sangka benda itu baik. Inilah yang menjadi fitnah. Dia terpulang pada diri kita sendiri. Fitnah ini akan berlaku selagi mana, minta maaf saya sebut ayat yang terakhir, fitnah akan berlaku bila negara tidak diperintah dengan Islam. Benda itu akan berlaku. Bukan saya kata. Saya terpaksa kata, nak kata cara lain tak boleh, pasal hadis kata begitu. Nak terjemah lain, ya tak boleh. Pasal bila tidak diperintah cara Islam, dia tak boleh nak kawal benda-benda seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi pada tengah hari ini, bukan malam ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah terima amalan kita, dan mudah-mudahan Allah kurniakan, Allah taufikkan kita supaya kita dapat amalan pada malam Lailatul Qadar. Sekali lagi saya sebut, malam kita beramal pada malam Lailatul Qadar dengan tak nampak malam Lailatul Qadar lebih afdal dari kita beramal kalau kita nampak. Pasal orang yang nampak baru buat, maknanya dia seolah-olah meletak syarat pada Allah. Tapi kita beramal walaupun kita tak nampak, kita beramal atas dasar iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Wan. Saya ingat kita buka satu soalan je lah, memandangkan masa dah tutup. Ada soalan? Okey. Ada satu soalan Ustaz. Ya, sila. Ada hadis riwayat عن ابن حوالة قال قال الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. وقال ابن حوالة خل يا رسول الله إذا أدركت ذلك. فقال عليك بالشام، أما إن أبيتم فعليكم باليمن. فالشام خيرة الله في الأرض، يجتبى إليه خيرته في الأرض. Soalan, sekarang kita dalam fitnah, apa yang berlaku di Syam sekarang ni, kan terdapat kita semua peristiwa yang tersebut dalam hadis ini akan dapat tentera di Syam, Syria, tentera di Yaman, tentera di Iraq. Rasulullah nasihat kepada Hibalah, ikutlah tentera di Syam. Di Syam sekarang terdapat banyak kumpulan. Yang mana satu yang sah? Hadis ini dia bukan merujuk kepada zaman semasa. Hadis ini merujuk kepada zaman apabila munculnya Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi telah menerima bai'ah di depan Kaabah, lepas itu barulah dia akan berlaku pergerakan tentera. Imam Mahdi ini akan mengetuai tentera, dia akan pergi ke sebelah Syam, sampai ke Syam. Di sana. Maka sebab itu Rasulullah SAW suruh kita untuk berbai'ah dengan dengan pemilih Syam ini. Tapi dalam hadis tak sebut Mahdi, sebut tentera. Betul. Kita ada kan peperangan di Syam, peperangan di Yaman, Ini di Iraq. dalam Dan khirah tu mana orang yang terbaik di dunia berkumpul di sana. Kalau Mahdi di sana, kan dia perlu masa situ kan, ada jarak masa. Kan? Jadi sekarang terdapat banyak kumpulan Islam, Islam yang mana satu yang benar, sebab akhir zaman kita dalam fitnah.
tidak tahu, mesti kita kena setia di mana saja. Kalau kita ambil contohnya, kalau kaedah Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi buyi'a ala kurhin wa huwa lahu karih. Nabi kata Imam Mahdi ni, bila dia dibai'ah sebagai imam, pasal dia bukan Mahdi, nama dia adalah Muhammad bin Abdullah. Orang tak kenal dia Imam Mahdi. Tetapi disebabkan bila dia dibai'ah, selepas dia dibai'ah, dia diisytiharkan sebagai Al-Mahdi. Pasal orang tahu nama dia nama dia Muhammad bin Abdullah. Dan semasa dia dibai'ah, dia adalah orang yang wahwa lahu karih. Dia tak nak. Wahwa laha karih kepada bai'ah. Dia tak nak. Dia tidak mahu menerima bai'ah itu. Maknanya macam kita tengok Imam Mahdi sekarang, orang ni mengaku Imam Mahdi dia bukan dia datang mengaku, tapi dia diangkat sebagai Imam Al-Mahdi. Jadi kalau kita ambil daripada apa yang konsep yang sama, apa yang berlaku di Syam, orang yang mendakwa itu bukan. Orang yang mendakwa itu bukan. Tapi firqah itu akan muncul. Dia akan muncul sendiri. Dia akan muncul dengan sebab mereka mengikut. Bukannya mereka mendakwa saya sekarang. Sekarang mereka buat satu firqah kononnya Imam Mahdi akan turun pada dia. Tak. Rasulullah bukan suruh macam tu. Rasulullah suruh kita tunggu Mahdi, kita ikut. Bukan kita mencipta dulu baru kita nak buat. Bukan begitu. Itu yang sedang berlaku di Syam. Sebab tu kita nampak benda tu berlainan. Pasal mereka mencipta seolah-olah Mahdi itu akan berada dalam. Mereka mencipta, mereka buat dulu. Sedangkan Imam Mahdi ni dia akan datang dulu baru kita ikut dia. Ini mereka seolah-olah mereka dah ada, Allah pun turun dia dalam tu. Bukan begitu. Bukan turun maknanya dilahirkan dalam tu. Bukan begitu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya ingat mungkin setakat ini sahajalah. Besok adalah sesi terakhir kuliah Ramadan sebelum semua balik ke kampung lagi. Awal balik. Jadi kita tutup majlis dan kita minta Ustaz Wan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا ولذوي الحقوق علينا ولأصحاب المظالم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه فأرسل السماء علينا مدرارا وامددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أكثر مالنا وولدنا وأطل عمرنا واغفر لنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon Engkau perbanyakkanlah harta kami, Engkau ramaikanlah zuriat anak-anak kami, Engkau panjangkanlah umur kami, Engkau kurniakanlah Engkau ampunilah kami dan Engkau berikanlah keberkatan ke atas segala kurniaan Engkau ke atas kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi afana wa afa 'anna wa ghafara lana wa taba 'alaina وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا من غير حول منا ولا قوة والحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.